Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhaida binti Anwar Suhaimi, nombor matrik 2201-204, akan membentangkan artikel di bawah tajuk Peruntukan Undang-Undang mengenai penghinaan agama Islam di Malaysia. Saudari sekalian, pada hari ini terlalu banyak kes-kes mengenai penghinaan agama Islam di Malaysia. Sama ada penghinaan terhadap Al-Quran, terhadap baginda Nabi SAW, dan penghinaan terhadap institusi-institusi agama di Malaysia. Turut lagi menjadikan penghinaan agama Islam ini wujud juga di kalangan umat Islam di Malaysia. Kenyataan ini telah disokong oleh data yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang telah menerima hampir 10,000 aduan mengenai penghinaan agama Islam di Malaysia. Memang tidak dapat disangkal bahawa ledakan teknologi dan medium komunikasi pada hari ini telah membantu dan juga menyumbang kepada isu-isu kes-kes penghinaan agama Islam di Malaysia. Maka ini telah menarik minat saya untuk mengkaji apakah punca dan solusi bagi menangani gejala-gejala penghinaan agama Islam di Malaysia dengan memfokuskan kepada sistem perundangan pada hari ini di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti hukuman penghinaan terhadap agama Islam dari sudut hukum syarak dan juga peruntukan-peruntukan enactment jenayah syariah negeri-negeri dalam kalangan orang Islam. Yang kedua adalah menganalisis kajian kes-kes dahulu yang berkaitan dengan penghinaan agama Islam di Malaysia. Yang ketiga adalah mencadangkan penambahbaikan yang relevan dari sudut perundangan dan juga badan-badan agensi bagi mengatasi isu penghinaan agama Islam bagi menjaga martabat dan kedudukan agama Islam di Malaysia. Seterusnya adalah memahami konsep kesalahan jenayah syariah dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Jadual ke-9 Senarai 2 telah memperisikan beberapa perkara yang berkaitan dengan hal ehwal orang Islam di Malaysia. Daripada situ, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan umat Islam hanya berdasarkan kepada Senarai 2 Jadual ke-9 di dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuk dalam jenayah syariah. Okey, seterusnya adalah memahami kedudukan penghinaan agama Islam ni menurut perspektif hukum syarak. Berdasarkan surah Al-An'am ayat 70 yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa zaral ladzina ittakhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya, yang bermaksud jauhikanlah diri dari orang yang menjadikan agama mereka ini sebagai permainan dan hiburan, oleh kerana mereka ini telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Maka jelaslah berdasarkan ayat tersebut Allah telah mencela golongan-golongan yang menjadikan agama ini sebagai hiburan dan juga mainan disebabkan terpedayanya oleh kehidupan dunia. Matlamat ini dunia. Para ulama telah bersepakat bahawa orang-orang yang menghina agama Islam ini dihukum kafir dan murtad. Maka kalau dihukum murtad ni hukumnya hukuman bunuh selagi mana mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala dengan sebenar-benar taubat. Baiklah, seterusnya adalah kesalahan menghina agama Islam di bawah enactment negeri masing-masing. Secara umum, kesemua negeri telah membutuhkan kesalahan menghina agama Islam. Namun begitu, terdapat perbezaan dari sudut perkataan dan juga pensabitan kesalahan menghina agama Islam dan juga kadar hukuman yang berbeza di setiap negeri. Sebagai contoh, di bawah enactment kesalahan jenayah syariah di negeri Pahang telah membutuhkan mana-mana orang yang secara lisan atau bertulis menghina agama Islam ataupun menyebabkan agama Islam ini dipandang hina atau merendah-rendahkan undang-undang yang berhubung dengan agama Islam, mereka akan disabitkan dengan RM3,000 denda, dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun dan juga 6 sebatan. Dan hukuman ini adalah hukuman yang paling maksimum lah, seperti mana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan bagi kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Okey, walaupun bagaimanapun berbeza di bawah enactment kesalahan jenayah syarak di Perlis di bawah Seksyen 39, barang siapa sama ada secara lisan atau tulisan atau perbuatan membuat hina terhadap agama Islam ataupun mana-mana fatwa yang dikeluarkan
di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam akan menjadikan satu kesalahan dan apabila disabitkan dikenakan hukuman hanya tidak lebih 3,000 atau penjara selama tidak lebih 1 tahun. Tiada hukuman sebatan. Berbeza dengan di Pahang tadi. Kes seterusnya adalah kajian kes. Dalam kes Hassan bin Yaakob lawan Pendakwa Raya Syari'i Kelantan, dalam kes ini pihak yang dituduh telah melafazkan satu perkataan yang menyebabkan terkejinya dan tersendernya agama Islam dengan cara berkata, inilah wang Tuhan nombor 1 sebenarnya. Tuhan hak nombor 2 kerana hak ini boleh sebersebia. Mengikut pengaduan pada tahun 1982 telah diadakan satu majlis perkahwinan antara Kalsum dengan Ibrahim. Dalam majlis tersebut pihak yang kena tuduh tadi telah melafazkan perkataan yang disebut dalam tuduhan. Masa tu sedang mengira wang belanja kahwin antara Kalsum dengan Ibrahim. Selepas pembicaraan di hadapan timbalan kadi, ia telah disabitkan hukuman dengan penjara 3 bulan. Lepas tu yang kedua tadi merayulah ke Mahkamah Tinggi. Namun Hakim Mahkamah Tinggi telah mengekalkan hukuman tadi selama 3 bulan penjara juga. Baiklah, yang terakhir adalah cadangan dan usaha dalam menangani dan mengawal penghinaan agama Islam di Malaysia. Yang pertama, kuat kuasa undang-undang. Pihak kerajaan hendaklah mengenakan hukuman yang tegas kepada penghina agama Islam. Seperti contoh, menaikkan hukuman denda. Dan juga pihak hakim di mahkamah mestilah menjatuhkan hukuman yang paling setimpal kepada penghina agama Islam ni supaya mereka lebih rasa takut dan juga kesal. Yang kedua adalah usaha-usaha kerajaan negeri dalam menyeragamkan enakmen-enakmen negeri dari sudut aturan dan hukuman agar tidak ada mana-mana pihak yang mengambil enteng dan mudah tentang penghinaan agama Islam di Malaysia. Yang terakhir adalah menaik taraf kedudukan penguatkuasa agama dan juga kerjasama antara Mahkamah Syariah dan pendakwa syar'i dalam menangani dan juga mengawal kes penghinaan agama Islam di Malaysia. Cara rumusan, peruntukan undang-undang yang sedia ada perlulah dipinda dan diteliti dari semasa ke semasa berdasarkan kepada keperluan masyarakat dan siasat syariah, agar kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di dalam perlembagaan persekutuan bukanlah retorik semata-mata. Tambahan pula, konsep amar ma'ruf nahi munkar perlu diperhebatkan lagi, bukan hanya bab ibadah tapi dalam bab perkara akhlak, pentadbiran dan ekonomi Islam. Pada masa yang sama, pencegahan perlulah diambil, seperti menyekat laman-laman web yang menghina agama Islam daripada masuk ke negara kita. Yang terakhir adalah memberi kerjasama antara pihak-pihak, yang bermaksud semua pihak sama ada pada pihak kerajaan dan juga cendekiawan Islam perlulah bekerjasama, berganding bahu, berkongsi idea dan sentiasa bermusyawarah bagaimana untuk membina sebuah tamadun masyarakat yang harmoni mengikut corak agama Islam yang sebenar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.